Assalamualaikum semua, salam ceria. Selamat pagi bersama saya Dai Bakar dan juga Abang Nas Rahman. Cik Abang Nas Rahman. Tengok, awak bagi saya abang-abang, saya dah tersekat dah. Tak apalah, pagi saya Nas Rahman bila kita ke udara. Ya, boleh. Jadi macam tu pula. Tapi bukan nak cakap apalah. Warna oranye, warna lime macam saya bisa memainkan peranan membuatkan kita nampak muda dan ceria. Kita memang muda sentiasa, Daya. I don't know what you are talking about. Cik, tiba-tiba keluar English kita kan. Jadi salam hormat kepada penonton-penonton kita sekalian. Pengisian yang menarik pada hari ini terutama buat anda semua yang pernah dapat panggilan telefon atau mungkin dapat pautan di atas talian. Anda klik, tiba-tiba duit anda hilang. Mangsa scam. Jadi di mana keadilan untuk mereka yang telah pun di-scam dan juga akaun-akaun keldai yang digunakan untuk memindahkan wang. Betul. Isu ni sebenarnya berat. Ataupun kata, taklah, aku tak kena. Jangan main-main. Ini dikatakan kalau kita rasa tak kena tu, tiba-tiba mungkin orang yang kita kenal, keluarga kita terkena. Saya dengan Nas, saya tak tahu lah. Nas, awak ada pengalaman tak? Pengalaman dia, kalau kita cerita sampai malam pun tak habis. Sekarang ni semakin berleluasa panggilan telefon dari atas talian. Jadi insya-Allah kita akan berbicara dengan atau kita buat perkongsian dengan 3 perspektif yang berbeza daripada mangsa, daripada kacamata undang-undang dan juga dari kacamata pengguna pihak undang-undang. Jadi anda semua kena bersama dengan kami lah untuk berbincang lebih lanjut. Betul. Dan juga sebenarnya ada satu perkara yang buat saya rasa sangat-sangat gembira. Wow, gembira. Selalunya bas untuk pergi sekolah ataupun pergi percutian dan sebagainya. Betul. Tapi kalau bas ditukar menjadi satu tempat untuk kita menuntut ilmu. Pusat pengajian? Ya, betul. Mengaji Al-Quran di dalam bas. Dia macam hashtag geng mengaji bas. Macam itulah. Semuanya dibawa oleh kumpulan 13 pemuda yang dipanggil Rembau Awesome. Kita akan bawakan kisah ini bersama anda semua. Tapi sebelum itu, itulah dia. Keadaan bas di dalam dia. Tunjuk sikit je, teaser sikit. Ini anak-anak ceria kita. Comelnya. Comelnya semuanya dikatakan lebih 100 pelajar bersama dengan mengaji Al-Quran dalam bas ni. Betul. Okey, dan tentunya sebelum kita mula nak beritahu, kalau ada yang keluar tu jangan lupa tengok Facebook Live jugalah. Tepat komen sekali. di Facebook kami Malaysia hari ini, dan kita nak kongsi sedikit dari bas ke helikopter ya. Ya, betul. Di sini kita kongsikan kisah helikopter AW139 Augusta Westlands yang terhempas milik APMM, tapi 4 penumpang terselamat. Sangat-sangat untuk saya sangat-sangat teruja lah bila lihat tiada pengorbanan nyawa di sana. Jadi 4 penumpang ini termasuk dengan juruterbang dan juga untuk betul semua pemancing sebenarnya yang dapat berjumpa dengan mereka dan menyelamatkanlah kiranya ya. Ini kita kongsikan sikit video untuk anda yang mungkin baca saja tapi tak pernah tengok videonya. Ini adalah video sebenar di kawasan berlakunya kejadian ini, iaitu berlaku di Pulau Angsa pada hari ini ya. Jadi operasi penyelamat dan juga tahniah juga kepada semua tim-tim penyelamat kita yang berjaya membawa mereka pulang. Dan betul Nas, bila cakap terhempas dalam fikiran kita, kita mesti akan fikir nyawa dapat diselamatkan atau tidak. Tapi bila dengar semua dapat diselamatkan, saya terus Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi untuk anggota-anggota APMM yang telah pun terlibat dalam kemalangan ini, macam mana pula trauma mereka pula ya. Semoga terus kekal semangat dan terus berjuang untuk rakyat Malaysia. Terima kasih. Betul, terima kasih. Dan ingat tak, saya dengan Nas tadi dah janji kita nak cakap pasal Gombau Most Wanted Yau. Geng mengaji bas katanya. Kita sama dengan seorang yang kita akan telefon dalam talian. Dalam talian kita bersama dengan Encik Muhammad Alif Ibrahim kita. Kita nak panggil Ustaz, dia kata malu-malu dia begitu. Janganlah panggil Ustaz. Encik Alif dari Rembau Negeri 9. Assalamualaikum Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, siap dengan pelajar-pelajar semua dalam bas. Semua ada kat sini. Semua lambai-lambai sikit. Selamat pagi. Apa khabar cerita orang Rembau? Sihat kau? Dah keluar dah. Alhamdulillah sihat. Apa dah pokoknya nasi lemak kau ti canai dok kedai Aming tu? Terkebil-kebil Cik Alif kita. Terkebil-kebil. Sebab apa tahu? Cik Alif ni katanya memanglah darahnya Rembau tapi membesar di Selangor. Membesar di Selangor. Tapi inilah dia ketua Rembau Awesome. Betul ataupun tidak? Betul. Jadi mungkin kita nak bertanya dan untuk penonton-penonton kita, dah berapa lama Encik Alif usahakan program mengaji dalam bas ni? Terima kasih Abang Nash dan Kak Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Ibrahim daripada Taman Al-Quran. Untuk pengetahuan semua, kita telah mengusahakan kelas pengajian Al-Quran ini sudah hampir 11 tahun. Dan kita berkhidmat di sini sudah lama. Dan
pelajar-pelajar seramai 138 orang. Alhamdulillah. Untuk kanak-kanak dan dewasa seramai 35 orang. Masya Allah. Okey. Tenaga pengajar tu tadi berapa orang sebenarnya? Tenaga pengajar seramai 6 orang. Oh, baik. Jadi banyak orang nak tahu juga bila mengetahui inisiatif Encik Alif dan kumpulan Rembang Awesome ni. Bas ni dia bergerak ke dia memang duduk sekata saja tak pergi mana-mana? Bas, okey, kita beli bas ni dalam keadaan bas terpakai. Memang dah dilupuskan. Kita ambil, kita beli dengan RM RM5,000. Kita kawan-kawan yang membantu, rakan-rakan 13 orang ini yang membantu repair bas ni balik dengan apa yang ada lah. Kos untuk buat balik pun RM5,000, habis RM10,000 untuk buat bas ni, untuk kelas pengajian Al-Quran dalam bas. Jadi maknanya enjinnya semua tak berfungsi lah, dia hanya interior dalam saja. Tidak berjalan. Okey, dan nak tahu juga mana dapat idea sebenarnya mula-mula untuk buat kelas pengajian Al-Quran, sebab saya sejujurnya pernah tengok kafe kan, ataupun sekarang ada orang buat tempat potong rambut. Tapi untuk mengajar Al-Quran saya tak pernah dengar lagi, pertama kali. Macam mana dapat idea, inspirasi untuk menghasilkan tempat pengajian di atas bas? Untuk pengetahuan Kak Daya, kami sebenarnya yang melahirkan idea ini daripada mereka, kawan-kawan saya yang 13 orang ini melihat bahawa tempat pengajian saya yang sedia ada, kami terpaksa keluar sebentar dan saya mengajar di rumah sewa saya lah. Di rumah sewa saya di rumah di depan garaj. Dan kawan-kawan saya ni, kita kawan-kawan lepak malam, 2-3 pagi lepak malam, dan mereka yang memberikan idea, mereka yang membantu saya daripada balik kerja sampailah pukul 2 pagi untuk memikirkan, dan mereka jugalah yang membantu kami bagaimana nak dapatkan bas ni. First, diorang cakap, apa kata kalau kita ini buat di dalam kontena. Saya cakap kalau kontena kena ada tanah. Kalau tanah sekiranya kita tak ada duit nak beli tanah, kalau orang tuan tanah, kita dah habis kontrak dengan tuan tanah, kita kena keluarkan. Lepas tu fikir-fikir balik macam mana nak senangkan. And then kita pergi merayau di Melaka, dapat nampak bas buruk, dan kita cakap idea kita buat dalam bas. Bila kontrak tanah dah habis, kita boleh tarik bas ni bawa keluar. Dan alhamdulillah kawan-kawan saya ni tak pernah minta satu sen pun untuk dibayar membantu saya di Taman Quran. Alhamdulillah. Begitu. Jadi bergeliga juga otak-otak anak muda kita. Jadi semangat bikin sampai jadi ni memang saya suka. Alhamdulillah. Nak bertanya sikit kepada mungkin para pelajar Cikgu Alif. Boleh tak? Kat belakang tu. Siapa boleh. nak pilih yang mana? Saya nak pilih pakai ketayap tu. Sebab muka dia macam muka takut. Assalamualaikum. Handsome-nya dia. Nama siapa? Ama umur berapa, Ama? 10. 10 tahun. Sekarang dah mengaji juz berapa? Kalau mak. Jam kepala. Juz 2. Sebaik ialah cikgu ada kat sebelah kan. Jangan risau. Uncle Nas tak suruh baca sekarang tau. Tak apa. Okey. Okey, terima kasih adik. Yang depan pula. Yang mana yang depan? Kita tengok siap. Yang depan. Mana dia? Tunjuk muka sikit. Tunjuk muka sikit tak nampak. Dekat sikit dengan cikgu. Dekat sikit dengan cikgu. Yang ini pula nama dia siapa? Muhammad Taufiq Sulaiman. Sorry. Sulaiman. Okey, adik berapa lama dah mengaji dekat sekolah ni? Dekat Taman Quran, nama Taman Quran. Taman Quran. Okey. Dah berapa lama dah mengaji kat sini? Setahun. Dia takut dah, dia tunggu cikgu cakap dulu. Itulah dia. Cikgu garang tak? Tak, jangan takut cakap je. Cakap terang. Cikgu Alif ni baik tak orang dia? Tak. Baik. Okey. Kita betulkan soalan. Cikgu Alif baik tak? Baik. Betul. Tidak itu. Yang kat sebelah tu ada seorang anak gadis. Cewa. Nak tanya dia sikit boleh? Yang saya nampak. Yang ni. Yang pakai tudung ni. Mai sini.
Adik. Kita adik. Okey, kita tanya perempuan pula. Namanya siapa ni? Aira. Okey, seronok tak mengaji kat dalam bas tu? Nampak Taman macam Quran. nampak macam ada aircon je. Seronok tak mengaji dekat bas dekat Taman Quran? Seronok tak mengaji kat Taman Quran? Seronok, ramai kawan-kawan lah. Dengar tak tu? Ramai Saya rasa kawan tak? Ramai. dia malu-malu lah. Dia malu-malu. Boleh tak Encik Alif tunjukkan kita sikit kawasan dalam bas tersebut? Bawa kami, pusing. Bawa Boleh, pusing boleh. sikit. Ah. Sebab bila kita dalam bas ni kita nampak macam panas je, tapi dalam bas tu ada aircon ke? Ada aircon. Lepas tu kalau nak belajar ni ada waktu-waktu ke, Cik Alif? Macam mana? Ada waktu-waktunya tak? Oh, kami kelas pengajian secara bersesi lah. Petang jam 5 sampai 6.30 petang. Okey. Malam untuk kanak-kanak jam 8 sampai 9.30 malam. Untuk dewasa 9 sampai 11 malam. Oh, nampaknya ada lebih dari satu bas kat sana. Ada berapa bas kat Taman Al-Quran ni? Oh, kami ada 4 bas, 4 biji bas, ada 1 kabin. Wah, patutlah boleh muat tengok sampai kita 100. Itu tangga nak ke mana tu? Nak naik ke atas dah? Setiap bas ada tangga? Ini kita buat surau open air. Oh, wow. Surau open air. Solat di bawah angkasa. Ada kafe juga ke dekat situ? Tak ada. Tu kita boleh buat nanti. So betul-betul jadi semua orang boleh datang kan. Makan, mengaji, solat. Dalam satu bas tu berapa orang boleh muat tu? Sekarang ni dalam satu bas anggaran lebih kurang dalam pernah kita masukkan dalam 35 orang lah. 35 orang. Tapi bas tu ada di atas tanah. Tanah siapa tu ya? Tanah ni diberi duduk secara percuma oleh Abang Imran Zainal. Alhamdulillah, terima kasih Abang Imran. Masya Allah, pahala yang orang kata sentiasa mengalir kan sebab manfaat ilmu kan? Ini dia. Terima kasih Encik Alif tunjuk kita kawasan luar dia. Itu dia Taman Al-Quran. Kalau kita pan ke kanan sikit dan nak tanya juga, ada ke yuran di sini atau percuma terutama untuk anak-anak asnaf? Kita kelas ini kita akan bagikan secara percuma kepada semua dan sekiranya mereka nak bayar boleh bayar, tapi kita memang memberikan kelas ini secara percuma lah. Masya Allah. Atas faktor utama adalah akademik ataupun Al-Quran ini bukanlah satu kredit hawa di sekolah dan kami tak nak menyebabkan kalau mak ayah nak keluarkan duit mereka ni tak datang ngaji. Kami punya visi dan misi adalah memberikan celik Al-Quran pada mereka. Misi celik Al-Quran. Okey. Kalau mungkin Cik Ali boleh pergi balik kepada anak-anak tu. Boleh. Okey. Ada lagi perancangan nak tambah bas tak Cik Alif? Rasa-rasanya. Buat masa ni kami tak ada perancangan untuk tambah bas. Kami cuma ada, dah 11 tahun kita perlukan untuk maintenance semualah. Semua mula balik. Okey, untuk saya lah sebagai kata akhir kan. Sebagai kata akhir. Oh, itulah tangga nak naik. Pelan-pelan kayu. Nak tanya, sekarang umur Encik Alif 33 tahun. Ya. Encik Alif mula 11 tahun dulu. Maknanya Encik Alif mulakan inisiatif ini sewaktu umur Encik Alif, buat matematik sikit, 22 tahun. Pada 22 tahun, banyak orang masih tak tahu apa hala tuju dalam hidup dan sebagainya. Jadi mungkin inspirasi untuk mulakan inisiatif ini pada umur yang begitu muda, 21 tahun. Bila mana saya mengajar di sekolah Kafar, Sadatul Abdullah, saya melihat anak-anak sekolah menengah dan kita pergi juga buat kajian. Tanya pada anak-anak sekolah menengah bila mereka last mengaji Al-Quran. Mereka mengatakan bahawa darjah 5 selepas kafar lah. Dan mereka tak ada tempat untuk mengaji. Itu yang pertama. Dan bila mana diorang last mengaji darjah 5 tu Iqra' 3, mereka akan habiskan sampai Iqra' 3 tu lah. Dan kami beranggapan bahawa kita akan bantu mereka untuk adakan kelas untuk bersama-sama. Alhamdulillah sambutan untuk pelajar-pelajar sekolah menengah pun sangat memberangsangkan. Masya Allah. Jadi Cik Ali sebenarnya sejujurnya kami terinspirasi sangat dengan perkongsian ini sebab ini adalah idea yang katanya
dengan rakan-rakan daripada berborak biasa-biasa terus terhasilnya kan tamat Al-Quran dan juga untuk menghasilkan mereka-mereka yang celik Al-Quran. Terima kasih Cik Alif. Adik-adik okey semua adik-adik. Bye-bye. Bye-bye adik-adik. Bye-bye. Boleh berdiri tak? Berdiri. Semua berdiri. Bas dah sampai lokasi. Mari Kelang sudah sampai. Kelang. Mari. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Semoga terus maju jaya Cikgu Alif dan usaha Rembau Awesome di sana. Tahniah, satu idea sangat bernas. 11 tahun konsisten dengan idea beliau. Betul. Dan insya-Allah semoga barakah melimpah ruah buat Taman Al-Quran. Dan semoga ramai lagi ada orang seperti Cik Alif dan rakan-rakan. Kan bagi manfaat kat semua orang. Jadi saya dengan Nas sebenarnya kita nak berehat sebentar. Ingat tadi lepas ni ada nak berbincang tentang mangsa perangkap online scam. Jangan jadi mangsa kerana kalau anda tak tahu bahawa akaun anda digunakan sebagai akaun keldai, anda tetap didakwa di mahkamah. Jangan takut, jangan lari. Semuanya di MHI. Penipuan transaksi atas talian bukan perkara yang baru. Ini terjadi apabila baki akaun bank lesap tanpa disedari atau duit berkurangan di akaun beli belah atas talian. Pastinya membimbangkan. Lebih ketara apabila teknologi diguna pakai dalam operasi penjualan produk dan perkhidmatan perbankan. Antara modus operandi skam online banking ialah pembayaran yang memerlukan pengesahan nombor OTP dan TAC untuk membuat pembayaran. Perkara ini merupakan perangkap yang dibuat untuk mencuri duit di dalam akaun peribadi. Selain itu, ada juga modus operandi yang menggunakan akaun peribadi mangsa sebagai keldai akaun tanpa disedari pemiliknya. Antara faktor yang menyumbang kepada hilangnya duit seperti menggunakan Wi-Fi awam kerana boleh diakses secara meluas. Penggodam boleh memantau atau mencuri maklumat sulit yang dihantar melalui Wi-Fi awam pada peranti kepada pihak lain tanpa kebenaran. Baru-baru ini juga pelakon Dinas Mokhtar kehilangan wang berjumlah hampir RM30,000 selepas dikeluarkan dari akaun bank peribadi tanpa pengetahuannya menerusi 11 transaksi pada 8 hingga 12 Januari lalu. Perkara ini pasti merungsingkan buat sesiapa sahaja kerana akaun bank satu perkara yang utama. Jadi, apakah kesudahannya? Adakah patut mengeluarkan wang tunai yang banyak untuk keselamatan duit di akaun bank? Terima kasih kerana masih bersama kami di MHI. Pelbagai tipu helah oleh mereka yang tidak bertanggungjawab daripada Wi-Fi awam yang mungkin dapat mencuri kata laluan anda, kepada link ataupun apa yang dihantar melalui aplikasi seperti WhatsApp dan sebagainya. Kita tekan sekali saja, lesap duit kita. Betul, padahal kita tak tahu apa-apa. Kata kita bukanlah naif tapi berniat baik, tidak melakukan apa-apa dekat orang lain, tapi mungkin anda juga boleh jadi mangsa. Jadi sebab itu dalam hari ini apa yang kami kongsikan tadi, sedikit perkongsian tadi iaitu tentang perangkap mangsa online banking. Betul. Dan kalau kita boleh spesifikkan, nak cerita tentang keldai akaun lah. Apa kata undang-undang? Kita bersama dengan Siti Hajar Aisyah Muhammad Fauzi. Terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman Puan bersama dengan kita dan juga penonton. Dan kita bersama Datuk Nazim Johan, Tok Ki kita dari Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Terima kasih Tok Ki. Tok Ki mesti dah terbakar kalau nak cerita pasal macam ni kan. Tapi kita akan cerita daripada tiga sudut perspektif yang berbeza. Kita juga bersama dengan seorang mangsa yang sudi berkongsi kisah bersama kita. Ya, kita bersama dengan Puan Diana Muhammad. Puan Diana yang berada di talian sana. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama kami dan juga sudi kongsi bercerita dengan kami tentang apa yang berlaku sebenarnya. Dan mungkin Puan Diana boleh kongsikan sedikit sebenarnya secara ringkas apa yang terjadi sebenarnya, bagaimana boleh menjadi mangsa terhadap skam ini. Saya asalnya tak tahu apa-apa, tiba-tiba bank call bagi tahu yang akaun saya di-block dan minta saya ke bank. So saya pergi bank, bank bagi tahu ada transaksi yang mencurigakan melalui akaun saya. Berapa amount dia tu?
apa dia? Jumlah amount dia yang RM28,000. RM28,000. Dan Banyak 16 kali yang ditipu tu memasukkan. Okey, jadi akaun puan digunakan sebagai akaun keldai ya, dan puan tidak tahu akan kemasukan duit ini. Ya betul, saya tak gunakan akaun tu selama 2 tahun lebih kurang, masa COVID last saya guna. Lepas tu tak guna langsung, tiba-tiba bank call bagi tahu ada transaksi yang mencurigakan. Pelik ya macam mana dah 2 tahun tak digunakan, tiba-tiba butirannya boleh dibocor pula. Adakah puan mungkin boleh kenal pasti macam mana butiran tu dapat dibocorkan? Saya pun tak tahu macam mana. So saya buat report polis sebab saya rasa macam saya teraniaya lah. Saya rasa macam tiba-tiba kenapa saya tiba-tiba akaun tu digunakan. Lepas tu lepas buat report tu tiba-tiba polis lain pula call. Polis call bagi tahu yang saya is dikatakan scammer. Dicas atas tuduhan 420 Seksyen Kanun Kesiasaan. Tapi bila dia siasat, sebab saya tak tahu apa, dia tukar kepada 29/1 atas kecuaian. Tapi saya masih lagi tak tahu juga. Sebab dia kata kecuaian identiti kita dibuka ataupun diketahui oleh orang lain. Baik, kiranya daripada menjadi seorang mangsa tapi dituduh menjadi seorang yang cuai kerana akaun anda mungkin dibocor ataupun diberikan infonya kepada orang lain. Seperti itulah ya. Kalau kita apa yang kita fahami, mesti awak lagi tambah terkejut. Betul? Jadi, mungkin saya nak tanya pula apakah tindakan puan seterusnya? Adakah puan akan dihadapkan ke muka pengadilan, akan pergi ke mahkamah atau mungkin kena bayar denda? Apa tindakan seterusnya? Betul. Saya dihadapkan ke mahkamah beberapa minggu yang lepas atas tuduhan 29/1 dan didenda maksimum RM1,000. Tapi itu akta kesalahan kecil lah. Setelah digubal semula oleh pendakwa raya ya. Tapi kalau katakan satu kali transaksi je RM28,000 masuk ke dalam akaun. Katakan ada lagi amount yang masuk ke dalam akaun anda. Adakah anda akan didakwa di atas setiap transaksi? Tak, dia masa yang saya kena yang first tu, RM28,000 tu dia masuk 18 kali. 18 kali. Maknanya ada 18 pertuduhan. Saya jadi pelik sebab orang yang ditipu tu dah ditipu sekali, kenapa masuk lagi sampai 18 kali? Itu juga sebenarnya satu isu yang kita bincangkan. Betul. Jadi terima kasih. Lepas tu ada lagi satu kes yang saya sedang hadap juga, RM21,000, 8 kali dia masuk. Itu dia kata pihak polis kata dia pelaburan. Astaghfirullahalazim. Ini di akaun tak ada kena-mengena dengan akaun ataupun sesuatu yang berbeza? Satu akaun yang sama dimasukkan juga, yang sama juga macam tu juga. Tapi pelaburan. Pelaburan pula ya di sini. Ada jadi ada 2 kes lah. Akaun yang tak digunakan selama 2 tahun tiba-tiba digunakan oleh scammer sebagai keldai ya. Scammer tu melakukan dalam masa seminggu saja sebab saya tengok transaksi yang daripada bank. Dalam masa seminggu dia boleh buat banyak sangat transaksi. Seminggu saja. Dan pengadu tu pengadu yang berbeza ya, puan? Maksudnya 2 kes tu? 2 pengadu yang saya kena, 2 pengadu yang berbeza, 2 negeri dan kedua-duanya wanita. Okey, baik. Terima kasih di atas perkongsian Puan Diana. Terus berada di atas talian, kita akan teruskan wawancara. Sementara itu kita nak tanya pula dari sisi peguam ya. Jadi saya pasti kes-kes begini memang banyak Puan dah selidik dan dah lalui. Dan adakah ini semuanya modus operandi yang sama? Okey, mengikut pengalaman saya lah, apa yang saya terima kes-kes ini memang kes ini adalah tengah viral sekarang, memang banyak kejadian-kejadian yang melibatkan mangsa-mangsa kedai akaun ni lah. Memang itu adalah boleh katakan setiap hari memang akan ada lah pertuduhan di mahkamah lah untuk kes seperti ini. Dan apa yang sama di sini, semua mangsa, sebab saya nampak ada 2 mangsa di sini ya, mangsa scammer dan mangsa keldai akaun.
Betul, okey. Saya ceritakan sikit macam mana seseorang itu dituduh untuk menjadi kelda akaun lah. Pertama, apabila seseorang itu telah pun diperdaya ataupun telah ditipu oleh scammer, telah memasukkan sejumlah wang ke dalam akaun, kemudian dia akan buat report polis lah. So, dia akan ada satu report polis dan dalam report polis itu dia nyatakan nombor akaun dan juga penama akaun itulah. Dari situlah bermulanya mangsa kedai akaun, iaitu penama akaun itu akan menjadi scammer. Jadi pihak polis akan buka kertas siasatan dan akan mendakwa pemilik akaun itulah. So sini ada dua mangsa. Pertama mangsa yang kena scam tu dan kedua adalah pemilik akaun yang telah pun di-scan. Dari situlah macam kes Puan Diana tu, dia akan itulah yang berlaku kepada dia lah. Okey, dan di sini kalau dikatakan terjadi kepada mangsa dan tidak mengetahui lah. Jadi kalau dia buat laporan polis, adakah beliau terselamat? Dia nampak terus dia buat laporan polis. Okey, itulah sekarang yang menjadi permasalahan yang saya ada bincang dengan Tok Ki sebelum ni. Sebenarnya penentukan undang-undang kita sangat sangat strict lah. Maksudnya kalau seseorang itu didapati mempunyai masalah dari segi akaun dia tidak dapat memberi penjelasan macam mana duit itu boleh masuk ke dalam akaun dia, dia akan dikenakan pertuduhan di bawah Seksyen 29 Akta Kesalahan Kecil lah. Yang di mana kesalahan itu jika disabitkan kesalahan, denda paling maksimum adalah 1,000 ataupun penjara lah. Boleh pilih sama ada nak denda ataupun penjara. Nak dua-dua pun boleh. Okey, baik Tok Ki, kalau diikutkan berapa banyak kes dah sebenarnya yang telah dilaporkan? Alah, sebenarnya kes terlalu banyak. Dan saya nak kat pasal masa tak banyak kan. Jadi sebenarnya terlalu banyak yang kita perlu buat. Semua masyarakat kita kena main peranan. Hari ini antara yang tak main peranan dalam membantu ini, saya rasalah yang duduk dekat parlimen sekarang ni. Ya, betul, setuju sangat. Dia kena buat sesuatu. Undang-undang hari ini, saya jumpa Datuk Ramli, pengarah commercial crime baru ni. Saya tanya berapa orang yang tunggu nak masuk penjara yang macam yang 1,000 yang whatever tu lah. Dia kata ada 180,000 orang. 180,000 orang? Yes. Yang menghadapi keadaan sama macam Puan Diana? Akan didakwa lah. Yang akan didakwa. So, kes yang tengah ada dalam ni akan didakwa sebanyak tu lah. Jadi, you bayangkanlah. Dan kalau depan TV3 ni, kalau ada pelanggaran, setahun sekali, setahun 2 kali, okey. Tapi kalau hari-hari, ada benda yang tak kena. Jadi kita kena tengoklah. Ini semua yang kita pilih ni bertanggungjawab. Dia kena tengoklah. Menteri sendiri mak dia pun kena tipu. Tapi kita tidak mengambil perkara ini sebagai benda penting. Pada saya ini adalah benda paling penting. Pasal sangat serius ya. Dia amat penting pasal macam ni. Kalau saya tak ada duit, saya okeylah. Tak ada apa masalah. Kalau saya ada duit, saya kena tipu, nasib saya lah. Tapi kalau saya tak ada duit, saya masuk ke dalam. Kalau saya berpakat nak menipu, saya jual nikat, tak apalah. Kadang-kadang tak pasal-pasal nak pinjam duit pun kena, nak ini macam-macam kena. Jadi, saya rasa sudah tiba masanya kita, kalau dadah kita declare sebagai masalah paling besar, ini pun kena declare. Because rasanya kalau duduk dalam penjara macam mana rasanya? Kalau sebulan pun, apa perlu perkara ini berlaku? Sedangkan kita tengok macam kita ni stakeholder. Saya tak nampak interest daripada grup lain. Bank pun kata iyalah kita iklan. Kita semua kena bertanggungjawab. Pasal bila kita bercerita pasal banking ini, contohnya orang dapat lesen bank. Okey. Lesen bank, dia nak buat bank, dia kena ada apa? Dia kena ada duit. Dia kena ada bangunan, dia kena ada security guard, dia kena ada peti besi segala benda kan. Kalau nak pergi ambil duit kat bank pun, bank akan tanya, ni duit siapa ni? Segala benda dia nak tahulah. Kalau nak ambil 10, 20 ribu, 30. Ini macam yang menteri kita mak yang kena tu, dia kata dalam 2-3 minit aja terus pergi. Tak ada apa sistem yang melindungi kita pengguna. Bank buat duit. Jadi dari segi mata undang-undang, tanggungjawab butiran bank, butiran peribadi bank berada di dalam tangan pemilik akaun tersebut dan tiada rundingan di sana langsung. Jadi di mana keadilan kalau seorang mangsa telah dibawa ke muka pengadilan dan didakwa
salah, kena bayar denda atau kena kena penjara pun. Kena penjara juga. Saya dengar tadi katakan atas kecuaian Puan Hajah. Ya, betul tu. Sebab rasa macam saya tak apa-apa, saya pula cuai. Macam tu lebih kurang. Okay, saya menjawab, minta maaf. Saya menjawab bagi perspektif pengamal undang-undang, Jabatan Penggubal Undang-Undang dan juga sistem penghakiman lah. Saya menjawab secara general kerana undang-undang digubal untuk melindungi kepentingan awam, orang-orang awam. Itu adalah betul lah. Kita betul-betul lah. Kita cipta undang-undang untuk melindungi lah. Tapi dalam kes ini dia berbeza sikit kerana kita melindungi untuk menyelamatkan orang-orang tertipu, tetapi mangsa pun sebenarnya adalah orang yang tertipu lah. Cuma saya bercakap perspektif ini mungkin itulah cakap Datuk Toki, mungkin kita nak ubah kata-kata frasa dalam perundangan kita untuk memberi exception kepada mangsa-mangsa kedai akaun. Sekarang ni memang tak ada. Dalam akta kita memang straightforward. Sekiranya kita telah melakukan kecuaian kerana kita tidak menjaga kita punya privacy kita, kena telah pun menyebabkan berlakunya transaksi haram dalam akaun bank kita memang akan didakwa lah. Itu adalah undang-undang yang nyata dan apa yang pihak saya sebagai seorang peguam, saya akan nasihat anak guam saya, sama ada kalau kamu nak bicara, kamu nak kena turun naik mahkamah selama bertahun-tahun ataupun kamu buat pengakuan bersalah, kalau ada duit kita buat denda, kita akan minta pengurangan lah. Selalunya mahkamah akan bantu, akan faham dan akan bagi pengurangan untuk bayaran denda lah. Tapi pengurangannya pun RM1,000. Untuk saya seorang mangsa tak saya bayar 1 sen pun. Inilah yang kita kata dia tak kena. Jadi semua pihak kena main peranan. Pasal hari ini saya pangkat besar, saya tak kena. Tapi satu hari esok anak saya kena. Jadi kita kena, benda ni adalah benda yang amat serius. Cakna sebagai masyarakat. Tak boleh, kita tak boleh ambil-ambil. Tu saya cakap baru ni ada yang kena tangkap. Contohnya scammer kena tangkap. Cuba bayangkan denda. Saya bukan nak question, tapi cuba yang denda 3,000. 16 orang, 3,000 seorang. Orang yang kena ni, ya Allah, jangan ceritalah. Terduduk. Jadi, kita kena lihat semua perspektif. Betul. Pasal keadilan ni bukan hanya perlu nampak berlaku. Ia perlu. Dia bukan perlu berlaku saja, dia perlu nampak pun sama. Jadi ini macam tak ada benda. Dan saya tengok juga kita tidak serius. Sebenarnya rakyat kita tidak serius, jabatan kita tidak cukup serius untuk menangani kes-kes macam ni. Yang saya khawatir ni Dayah dan juga pada tetamu-tamu kita, kita takut bila tidak nampak tindakan terhadap scammer-scammer ni, Lagi seronok. Lagi seronok, lagi berleluasa. Dia kena 3,000 je. Betul. Kena 3,000 dapat 3 juta. Okey lah. Saya pun nak jadi scammer, saya ingat kalau jadi kita nak bertanya kepada Puan Diana selepas ini. Jadi harap Puan Diana masih berada di talian. Tapi sebelum tu, apakah saranan daripada seorang peguam dan juga daripada Toki sendiri atas akta yang ada setakat ini untuk melindungi rakyat? Okeylah, saya menasihatkan kepada semua warga Malaysia lah. Pertama sekali kita kena sentiasa update, kena ambil tahu pasal akaun-akaun yang kita ada lah. Kadang-kadang kita macam kes Puan Diana tu 2 tahun dia tak ambil tahu. So kita kena selalu alert. Yang keduanya, kalau berlakunya perkara ini, kita kena bagi kerjasama kepada pihak polis lah untuk mengenangi isu inilah. Kerjasama macam mana saya tak tahulah. Saya pun dah letih sebenarnya. Tapi kita macam ni. You ada rumah. Okey. Rumah tu elok kunci pakai mangga. Tiba-tiba orang rompak, okey, you salah. Jadi seronok itulah dia. Jadi ini kena diubah. Kita punya mentaliti kena ubah. Pasal kita bercerita pasal kebenaran. Kita bercerita pasal keadilan. Ini tak apa, kau mengaku je. Pasal senang. Kalau tak proses tu panjang. Dan betul lah yang mengaku sekarang ini, yang begitu ramai ni, apa nak jadi? 180,000 lebih. Yang nak bekerja pun, nak jadi security guard pun tak boleh. Betul. Habis nak buat apa? Jadi dia elok jadi scammer. Allahuakbar. Minta tolak bala. Okey, kepada Puan Diana yang ada di atas talian pun mestilah susah hati ya. Jadi mungkin nasihat Puan Diana kepada penonton-penonton kita untuk menjaga data sendiri dan sebagainya. Apakah nasihat Puan Diana untuk penonton kita? Okey, bagi saya lah, bila saya dah kena 2 tahun saya tinggalkan akaun tu, jadi saya alert lah dengan semua akaun yang masih lagi ada dengan saya. Lepas tu yang macam yang di scam tu, sekali sekali dah kena, kenapa ulang lagi, ditipu dan dia akan jadi scammer pandai. Dia jual cukup cantik, ni nak dapat lebih lagi. So saya rasa macam kenapa biar lagi diri itu ditipu? Dan dah macam jatuh di tipe tangga pula ya.
Jadi So saya rasa macam semua pihak, betul lah kata PPI pun, semua masyarakat kena ambil tahu tentang scammer ni. Kalau tak kita sendiri yang betulkan, tak berapa dengar sangat ya. Mungkin kita ada masalah audio di sini. Masalah audio sedikit. Tapi apa pun kita caknakan penerangan daripada Puan Diana supaya masyarakat terus menjaga butiran peribadi mereka. Dan sebenarnya kalau kita nak cakapkan tentang perkara ni, banyak sebenarnya cabang-cabangnya. Tadi kalau ditanyakan, tak tahu kenapa bagi, itu pun boleh jadi topik juga. Bagaimana berlaku. Tapi kan kita nak tanya juga daripada dari segi guaman jugalah ya. Prosesnya sangat panjang dan sukar. Ya, sangat sukar dan panjang. Sebagai seorang peguam ya. Jadi bagaimana nak mengatasi atau memberikan kemudahan kepada mangsa-mangsa yang bukannya scammer ni, seperti Puan sebentar tadi. Seperti mana yang kita cakaplah, undang-undang kita selalu strict. So kita tak ada pilihan lah, sama ada kita membayar denda ataupun penjara lah. Kalau kita nak bicara, mungkin kita boleh menang, tetapi kita harus mengharungi naik turun mahkamah bertahun-tahun, dan kita pun mungkin nak move on, nak lepaskan kesnya dan nak teruskan hidup. Jadi itulah pilihan yang ada lah buat masa ni. Wakil-wakil rakyat ni sekarang dekat parlimen dia kena betulkan ni tanggungjawab dia. Kita ni rakyat mengundi kan. Jadi kenalah tolong kita bantu bersungguh-sungguh. Kita tak nak lip service ni enough lah. Kita tak lalu dengar dah. Dah tak lalu dengar tak lalu dah. Mungkin kalau kita dengar 180 lebih kes yang akan didakwa, bukan masih tengah dibicarakan. Dah didakwa. Menunggu masa. Menunggu masa. Ini yang dilaporkan dan juga dah menunggu masa. Bayangkan betapa ramai lagi. Ya, saya percaya yang tak nak ke depan ataupun malas fikir dan sebagainya. Dan macam mana perkara ini harus diubah. Jadi ini sebenarnya persoalan kami ni terapung sebenarnya. Untuk saya kena ambil angka giliran lah, sebab seorang masuk je sebulan ada 180,000 orang, kita kena ambil angka giliran. Sikit lagi. Ini mahkamah pun saya nak minta perhatian jugalah. Bila di penjara, masuklah, ada yang masuk sebulan. Pasal duit tak ada, nak bayar denda. Okey, masuk. Yang ada buat level lah 2 bulan. Kenapa tak gunakan akta khidmat wajib? Maknanya dia atas budi bicara lah. Mahkamah boleh jatuh hukum. Okey, kau pergi cuci masjid. Pagi pergi datang, pergi cuci masjid. Kerjaan tak payah bayar makan dia. Dia pun tidak terpengaruh. Dan khidmat masyarakat pun menjadi. Adakah sah disenggi undang-undang? Apa boleh tak sah pula? Kalau mengikut peruntukan undang-undang tu, hukumannya adalah 2 tu sajalah. Tak, dia boleh gunakan akta ni tahun 57 sudah ada. Maksudnya pihak pendakwa raya boleh memberikan cadangan hukuman. Tapi kalau mengikut kes yang saya buat, memang cadangan hukumannya 2 saja. Tak banyak kena cadang lagi sampai benda ni terbuka. Pasal benda ni public. Is public interest. Cuba bayangkan kita tak pasal-pasal, duit tak ada, masuk kat dalam. Nak bekerja pun tak boleh. Jadi nak jadi apa? Jadi sebagai seorang rakyat yang kiranya melakukan tanggungjawab dengan baik, tiba-tiba menjadi mangsa dan boleh jatuhkan hukuman, itu tak adil. Tak adil. Memang tak adil. Saya nak wakil rakyat tolong dengar. Semua agensi-agensi berkaitan tolong bagi perhatian pasal kita buat tak betul, akan datang kepada kita benda tu. Tepat sekali. Jadi kita sebagai pengamal media juga melakukan tanggungjawab untuk kena panggil masa panjang sikit. Kita dan kita juga canangkan isu ini di luar sana. Jadi kepada penonton-penonton yang mungkin ada cerita untuk dikongsi dan kita boleh kongsikan di laman-laman sosial kita supaya rakyat lebih cakna untuk menjaga tanggungjawab mereka untuk menjaga data sendiri, kerana kalau tidak anda yang dimasukkan ke penjara. Dan juga gunakan kuasa sosial media untuk memberi tekanan supaya isu ini diangkat dan dapat penyelesaian untuk semua mangsa-mangsa, ataupun saya minta tolong janganlah jadi mangsa. Kita takut kan? Betul. Jadi kita ucapkan saudara-saudara kita mak saudara. Betul. Jadi pertama sekali kepada Puan Diana yang begitu berani untuk tampil ke hadapan untuk berkongsi kisah. Terima kasih Puan Diana di atas talian. Semoga dipermudahkan urusan. Kami berdoa untuk anda supaya lancarlah semua pendakwaan-pendakwaan di sana. Juga terima kasih kepada peguam kita Puan Siti Hajar Aisyah Muhammad Fauzi dan Tok K sentiasa
kita hargai buah fikiran daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih. Okey, jadi saya dengan Nas, kita berpeluh-peluh ni. Berpeluh sejuk dah ni. Sebab dia jadi risau. Macam tiba-tiba takut jadi mangsa, tak nak. Terus saya buka akaun saya sekarang. Tak ada masuk. Dan kalau masuk pun, kalau kita buat laporan polis pun, mungkin kita masih tetap akan didakwa. Jadi, caknalah akan privasi anda. Kita berehat seketika di MHI dan kita kembali bersama dengan Dayah Bakar. Selepas ini. You tahu yang orang marah tu ni. Terima kasih kerana terus bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, tadi topik kita dah cukup panas sebenarnya. Kali ini kita nak bertenang sikit, fikirkan tentang masa hadapan. Kenapa saya cakap begitu? Iaitu kita sebenarnya nak bersama dengan seseorang, iaitu Profesor Datuk Dr. Bazliha Muhammad Suud, iaitu Presiden Ketua Pegawai Eksekutif MMU, Universiti Multimedia. Ya. Bukan setakat fikirkan masa depan, fikirkan masa depan digital anda. Wah, lagi digital tu kena fikir tu. Zaman sekarang ni. Baik. Jadi, Datuk, mungkin menceritakan tentang Universiti Multimedia ataupun MMU kepada mereka yang ingin sambung pelajaran sebenarnya di peringkat pendidikan tinggi. MMU ini kita telah tubuhkan sejak lebih 26 tahun yang lalu. Memang ditubuhkan sebagai sebuah universiti untuk menampung keperluan tenaga kerja dalam bidang digital. Sejak 26 tahun yang lalu, bila MMU ini ditubuhkan oleh kerajaan melalui Telekom Malaysia, hasrat kita ialah supaya graduan-graduan yang lahir dari MMU akan menjadi pelopor dalam dunia industri digital. Jadi sebab itu kami sekarang ini meneruskan lagi hasrat untuk melahirkan pakar-pakar dalam bidang digital. Ini sesuai dengan keadaan sekarang ni yang semuanya serba digital. Betul. Dengan AI-nya, dengan 5G-nya dan sebagainya. Jadi kita melahirkan sekarang setakat ini sudah ada lebih 73,000 pelajar graduan yang telah lahir dari inisiatif melalui pembangunan MMU inilah. Wow, hebat kiranya kalau kita dengar pelopor digital ataupun dari mana? MMU. Begitulah. Okey, dan mungkin boleh kongsikan sedikit. Kami difahamkan baru-baru ini bulan Januari Datuk, katanya MMU menerima anugerah Platinum di Majlis Anugerah Putra Brand Awards 2023 dalam kategori pendidikan dan pembelajaran. Jadi mungkin Datuk boleh kongsi dengan kami tentang komitmen universiti ini terhadap pembinaan jenama dan juga keutamaan pengguna. Kita terima kasih kepada komuniti di negara kita ini yang telah memilih MMU untuk memenangi anugerah Platinum dalam Putra Brand Award ini, kerana pada kami apa yang penting ialah kepercayaan masyarakat terhadap MMU, dan anugerah yang kami terima ini telah menzahirkan kepercayaan masyarakat kepada kami dalam membentuk generasi-generasi baru yang akan mempelopori dunia ICT dan digital. Kita telah banyak melakukan usaha-usaha untuk membolehkan mutu dan kualiti pembelajaran dan pendidikan di MMU ini dapat menempati keperluan industri. Dan dalam masa yang sama, kita tekankan kepada aspek-aspek keselesaan para pelajar dan juga kegembiraan para pelajar dan pelanggan-pelanggan kami di MMU. Pelanggan-pelanggan kami itu termasuklah ibu bapa, para pelajar dan sebagainya. Jadi kebenangan apa yang dicapai oleh MMU dalam Putra Brand Award ini dengan anugerah Platinum itu secara tak langsung telah menggambarkan betapa masyarakat telah mula menerima apa yang kami telah transformasikan di MMU, dan kita harap agar kepercayaan ini dapat diteruskan dan kita dapat terus menawarkan pendidikan yang terbaik untuk melahirkan pakar-pakar dalam dunia industri digital inilah. Baik. Jadi kalau diikutkan untuk graduan MMU ni dah banyak dah capai kejayaan, pengiktirafan dan juga pelbagai sektor dalam dan juga luar negara. Jadi bagaimana Datuk agaknya untuk melahirkan graduan yang kompetitif dan juga yang berdaya saing, lagi-lagi di zaman sekarang kan sangat kompetitif? Apa yang penting, Dayah, MMU ini ditubuhkan oleh industri, oleh Telekom Malaysia. Di belakang MMU adalah satu industri yang besar. Jadi apabila kami menawarkan program-program di MMU, kita tekankan kepada peri pentingnya program-program itu
adalah bersesuaian dengan keperluan industri. Kita bangunkan konsep yang kami panggil research-led industry-driven university. Maknanya di universiti ini tak kiralah pendidikannya ataupun pembelajarannya, konten-konten program yang kita tawarkan adalah semuanya bertepatan dengan keperluan industri. Saya percaya semua pelajar yang masuk menyambung pengajian di mana-mana universiti, hasrat mereka ialah untuk berjaya di masa depan. Kejayaan mereka di masa depan adalah kita akan tengok berpandukan kepada kecemerlangan kejayaan ataupun kejayaan yang mereka akan capai selepas mereka bergraduat. Jadi untuk menjamin supaya mereka ini dapat mencapai hasrat tersebut, kita perlu menawarkan konten-konten program yang sesuai dengan pekerjaan. Apalah kalau kita tawarkan program yang langsung tidak ada kena-mengena dengan pekerjaan. Tentulah mereka tak boleh cemerlang dalam kerjaya mereka kelak. Jadi itulah konsep yang kita tekankan di MMU. Kita mahu pastikan bahawa para pelajar ini mempunyai kompetensi yang sesuai dengan keperluan industri, dan kita tekankan sekarang ini adalah tentang keperluan industri masa depan supaya mereka boleh berjaya dalam industri di masa hadapan. Baik, saya suka suara Datuk bila Datuk bercakap tentang kesesuaian dan juga keperluan industri. Penting kita belajar sesuatu yang kita tahu nak pergi mana, hala tuju. Dan mungkin apakah kelebihan pada MMU kalau boleh saya tanyakan kepada Datuk? Untuk semua sedang menonton sekarang ni. Kalau tanya pada saya, banyaklah kelebihannya kan. Bagilah yang paling, orang kata paling top of the top lagi kerja. Kita sebenarnya yang penting di MMU sekarang ini adalah pembentukan karakter. Kerana kita mahu lahirkan seorang pelajar yang berkarakterkan MMU. Ciri-ciri karakternya antaranya ialah seorang yang mempunyai sifat-sifat entrepreneurial yang tinggi, yang mempunyai kebolehan berkomunikasi yang baik, yang mempunyai kebolehan untuk bekerja dalam satu pasukan. Jadi semua aspek-aspek ini sebenarnya kita wajibkan kepada para pelajar dari tahun pertama. Mereka ini perlu ambil apa yang kita panggil character building. Itu wajib untuk semua pelajar. Kemudiannya mereka boleh pilih sama ada mereka ingin masuk ke jadi kadet industri ataupun menjadi kadet keusahawanan. Dah lahirkan ramai usahawan yang berjaya dari MMU. Ada pelopor-pelopor dalam bidang animasi, pelopor-pelopor dalam bidang telekomunikasi, pemain-pemain penting dalam industri solar contohnya. Ramai yang lahir dari MMU, dan kita nak pupuk semangat-semangat ini di kalangan para pelajar kita, semangat ingin tahu apa ini, selalu bertanya dan sebagainya. Jadi itu kita bangunkan supaya mereka ini akhirnya akan menjadi seorang yang berjaya dalam bidang yang mereka ceburi. Baik, Datuk, mungkin secara ringkas nak bagi tahu ni bagaimana mereka boleh memohon untuk lanjutkan pelajaran di MMU. Mudah saja. Mereka boleh bertemu saya di hari-hari terbuka yang kita akan buat. Kita ada info day yang kita akan buat di MMU yang hari Sabtu dan Ahad ini 9 dan 10 hari bulan kita ada info day. Office kami di Cyberjaya dan di Melaka dibuka. Jadi semua pelajar yang nak datang ke MMU boleh datang ke MMU. Kita juga boleh masuk ke exhibition kita ada. Boleh juga layari www.mmu.edu.my. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada Profesor Datuk Dr. Mazliha Muhammad Sood. Terima kasih sudah kongsi bersama kami dan mungkin membuatkan anda rasa terjentik hati nak sambung pelajaran di MMU. Baik. Di MMU ada jawapannya. Ingat ya. Baik, terima kasih Datuk. Jadi sekarang ni saya nak berehat sebentar sebab saya dah rindulah kawan pengacara saya Nasruddin Rahman. Jangan ke mana-mana, bersama kami dalam MHI. Assalamualaikum para penonton semua. Alhamdulillah, hanya beberapa hari sahaja lagi akan kita sambut Ramadan. Jadi Ustaz nak tanya sikit ni, bagaimana persiapan ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang semua nak sambut Ramadan? Sudahkah kita bersedia dengan amalan-amalan sunat seperti puasa sunat, qiyamul lail, baca Quran? Bagaimana pula dengan sedekah kita? Adakah sedekah termasuk dalam senarai amalan ibadah yang kita lazimi ketika ini? Apa kata sebagai persiapan Ramadan tahun ini, kita salurkan sumbangan kepada
kepada pembangunan hub pendidikan Yayasan Maghfirah di Lenggeng Negeri Sembilan. Dalam hub pendidikan ini, kita akan bangunkan Maghfirah International Leadership Boarding School, iaitu sekolah menengah berasrama penuh. Sekarang ni pun sedang berjalan proses membina balapan kuda. Hub pendidikan ini juga bakal mempunyai sebuah masjid, dewan majlis yang memuatkan 1,000 orang dan sebuah padang memanah. InsyaAllah, sebab sumbangan tuan-puan ini akan dapat melahirkan lebih ramai para da'i yang memberi manfaat kepada pembangunan umat. Layari sedekah ym.my untuk melihat perkembangan hub pendidikan dan salurkan sumbangan. Istimewanya, setiap sumbangan akan mendapat e-book Ramadan dan planner Ramadan. Untuk makluman para penonton semua, YM turut mengadakan sebuah peraduan cabaran Raikan Ramadan. Ustaz tahu pasti ada yang ternanti-nanti syarat untuk menang hadiah bernilai RM5,000 dalam cabaran Raikan Ramadan ni kan? Tanpa buang masa, jom sama-sama kita saksikan syarat-syarat untuk mendapat menang peraduan cabaran Raikan Ramadan. Anda nak menang hadiah bernilai RM5,000 Ramadan ini? Sertai cabaran Raikan Ramadan. Apa syarat-syaratnya? Anda mestilah warga negara Malaysia, beragama Islam dan berumur 15 hingga 60 tahun. Jangan lupa, video ni wajib untuk mematuhi syarat dan menutup aurat dengan sempurna tau. Anda perlu menghasilkan video kreatif bertemakan Ramadan, masa lalu atau retro. Durasi video melebihi 10 saat dan kurang dari 1 minit. Muat naik video anda ke akaun media sosial dengan hashtag Raikan Ramadan, hashtag Memori Ramadan, hashtag Ramadan Dalu-Dalu. Pastikan media sosial anda ditukar ke publik untuk memastikan ia boleh ditonton. Nantikan pengumuman pemenang secara langsung di Malaysia hari ini pada tarikh-tarikh berikut. Jom, start sekarang. Sekali lagi, saya ingin mengajak untuk kita bersama dalam membina hub pendidikan Yayasan Maghfirah, rancang ibadah Ramadan kita dengan sebaik mungkin. Mari kita raikan Ramadan, berkongsi rezeki, manisnya memberi. Alhamdulillah, peringatan untuk kita hari ini 5 hari lagi dah untuk kita menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan Raikan Ramadan bersama Yayasan Maghfirah, mana tahu RM5,000 menjadi milik anda. Ya, betul, dapat tambah pahala pula. Amin. Dan sebenarnya saya dengan Nasib lama tak berjumpa. Bila berjumpa ni macam banyak perkara kami nak cakap. Jadi kepada anda semua, terima kasih kerana sudi bersama kami pada mula sampailah penghujung rancangan. Jangan lupa untuk bersama kita esok di MHI. Topik yang akan dibincangkan variasi air kelapa. Mesti awak akan mengidam ni. Oh, saya suka air kelapa ni, memang saya suka sangat minum. Lagi-lagi jelly, lychee kelapa jelly lah. Saya tak tahu pokok kelapa mana yang ada keluar jelly kelapa. Kalau jumpa, saya akan beli untuk awak juga. Itu memang tak ada, tapi tak apa. Esok kita tengok variasi air kelapa ni apa agaknya variasi lain yang diorang boleh buat ya. InsyaAllah inspirasi untuk bulan Ramadan nanti. Ya. Baik, kita mengundurkan diri. Saya Nas Rahman. Saya Daya Bakar. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi.